Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, dapat kita bersama-sama lagi dalam segmen perbincangan kita di hadis yang ke-40. Jadi insya-Allah seperti mana biasa, sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan ataupun perkongsian pada hari ini, tuan-tuan, saya nak tuan-tuan respon terlebih dahulu. Suara saya jelas ataupun tidak? Suara saya jelas ataupun tidak? Kalau jelas, sila nyatakan daripada mana tuan-tuan mendengar segmen hadis 40 kita ini. Okey, baik nah. Okey, sila respon terlebih dahulu. Kita nak tengok jelas ataupun tidak. Jelas ataupun tidak kita punya perbincangan. Okey, baik. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pagi ini kita akan tengok sambungan daripada hadis yang ke-17, tuan-tuan. Dan kita dalam proses untuk menamatkan segmen hadis 40. Selepas berakhirnya hadis 40 ini, maka tuan-tuan, selepas berakhirnya hadis yang ke-17 ini, maka tuan-tuan akan tengok kira kita nak melabuhkan tirai je lah. Lepas ni ada segmen apa? Saya pun tak tahu lagi lah. Mungkin orang lain akan sambung dan mungkin saya lagi tengok kepada percaturan pihak pengurusan lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya punya ada Facebook ni tak boleh nak dibuka pula. Ayo, cepatlah buka. Okey, baik. Tak apa. Ni semua mengarut. Okey, baik. Jadi, apa nama tuan-tuan? Kita nak terus sambung. Minta maaf saya mungkin tak dapat nak baca komen tuan-tuan. Saya mungkin Facebook tak boleh nak dibuka daripada handphone ni. Jadi tuan-tuan nak komen apa ke, nak buat luahan perasaan ke, memang saya tak nampak lah. Okey, tak apalah. Yang penting kita jalan hadis yang ke-17 ni, kita habiskan cepat-cepat. Jadi tuan-tuan pun boleh buat macam-macam kerja lagi lepas ni kan. Okey, daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, atau kama qala. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 yang bertajuk berihsan dalam semuanya. Kalau dalam kitab Arab saya ni dia bagi al-amru bil ihsan warifqi bil hayawan. Satu kewajipan, perintah untuk berihsan dan berlemah lembut pada binatang ternak. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya baca sikit dia punya terjemahan. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Dalam terjemahan dia kata macam tu. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya, serta hendaklah
dia menyegerakan sembelihannya. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi tuan-tuan yang ada kitab hadis yang ke-40 tu, oh baru dapat. Okey, kena keluar dulu. Alhamdulillah baru dapat baca komen tuan-tuan. Sorry ya. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan yang ada buku hadis 40, mungkin terjemahan dia agak berbezalah daripada segi bahasa Melayu dan sebagainya. Bergantung pada tuan-tuan punya buku lah. Tengok kok mana pun dia punya terjemahan tu tak ada lari jauh sangat kan. Okey, bagi tuan-tuan yang nak tengok yang tak ada buku, boleh buka je Google lepas habis kelas nanti dah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak teruskan saja. Minggu sudah kita bincang panjang tuan-tuan dan puan-puan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Cuma pagi ni kita nak sambung terus. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Saya nak ambil takat tu je. Tak nak panjang-panjang sangat dengan tuan-tuan sebab hari Jumaat ni mungkin tuan-tuan ada aktiviti-aktiviti lain lagi lepas ni. Okey, baik. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma di antara poin yang boleh kita present lah, present kepada tuan-tuan ni, antaranya adalah perkataan idza. Penggunaan idza. Okey, baik. Sebab apa? Kadang-kadang kalau macam tuan-tuan yang belajar, yang ada pengalaman dengan kaedah pusar, mungkin biasa jumpa satu lagi perkataan iz. Iz. Dengan makna apa? Kalau tengok iz ni juga boleh dengan makna ketika, boleh juga dengan makna semasa. Tuan-tuan, cuma dalam ni dia kata jika. Okey, tak apa, jika. Jadi kita nak tengoklah daripada sudut perbezaan iza dengan iz tu macam mana sebenarnya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam satu-satu masa, kita tak akan dapat berikan 100% pada setiap warna diagram. Macam diagram purple masalan kata. Dalam diagram purple, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati kalau tuan-tuan letak satu pengharapan, kalau aku belajar katalah surah Al-Insan. Aku belajar surah Al-Insan ni, aku nak jumpa semua topik yang ada pada kad diagram purple A. Contoh. Di situ ada 23 perbahasan dalam kad diagram purple A. Okey, baik. Kenapa saya kata 23? 6 keadaan isim baris depan, ada 11 keadaan isim baris atas, dan 2 keadaan isim baris bawah, dan dicampur dengan kumpulan-kumpulan tawabi'. Tak 23 tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan letak satu parameter yang tinggi, tuan-tuan nak belajar semua topik dalam satu surah. Kalau Arab Mesir dia kata makna mungkin, tak mungkin. Dia bukanlah satu surah tu, tuan-tuan akan jumpa semua bab dalam purple A. No, bukan. Kadang-kadang tuan-tuan belajar surah Jumaah, katalah, surah Insan ke apa ke. Tuan-tuan tak jumpa tamyiz. Tuan-tuan tak jumpa maf'ul ma'ah. Ataupun maf'ulun fih. Ataupun maf'ulun li'ajlih. Ataupun mustasna. Ataupun pelajaran yang saya pengalaman dengan Hud-Hud 8 tahun ni, tuan-tuan nak jumpa perkataan macam taukid maknawi. Geng-geng tawabi' ni. Nak jumpa taukid lafzi amat susah. Amat jarang-jarang lah ditemui. Dalam sepanjang 8 tahun tu berapa kali je saya jumpa taukid maknawi. Boleh bilang dengan jari berapa kali. Jadi tuan-tuan bila belajar surah melalui kaedah pusar, kalau tuan-tuan ada hajat nak jumpa semua topik, saya tak berani jamin lah. Kebanyakan pengalaman kita, tuan-tuan takkan jumpa semua. Hatta kalau surah tu panjang sekalipun, tuan-tuan. Kalau panjang tu pun tengok keadaan lah. Sebab saya tengok macam surah Ali Imran pun, tuan-tuan nak jumpa tu lambat. Okey, jadi
Tuan-tuan, cuba respon sikit. Senyap je ni, apa keh? Cuba respon sikit dengan saya. Siapa yang dalam kelas kita ni, siapa yang dalam rancangan kita pagi ni, yang dah belajar lanjutan surah dengan hud-hud? Kalau pernah, katakan saya pernah Ustaz. Surah apa? Cuba komen sikit tuan-tuan di ruangan komen tuan-tuan tu. Buat apa biar kosong? Komen lah. Cuba komen sikit. Mungkin ada pengalaman. Saya pernah belajar surah Ali Imran. Saya pernah belajar surah kalau nak lagi cantik, beritahu Ustaz apa? Dengan Ustaz Hud-Hud. Contoh umum je. Ustaz mana yang tuan belajar? Nah, siapa yang maksud saya yang pernah belajar surah dengan Akademi Hud-Hud? Maaf nak, bukan nak resis. Nak dengan Akademi Hud-Hud. Ialah kita nak tahulah feedback daripada student kita. Nah. Okey, baik. Tuan-tuan boleh tinggalkan ruangan komen tu. Tinggalkan jawapan tu di ruangan komen, tuan-tuan. Okey, sebab itu, tuan-tuan nak jumpa ke semua tu, kita fikir-fikir, kita meeting balik dengan bos, dengan Ustaz Rusdi. Kalau tuan-tuan nak jumpa semua topik macam ni, kita perlu adakan satu slot kelas khas lah, tuan-tuan. Itu sebab kita wujudkan seminar-seminar luar daripada kelas. Okey, 2 hari seminar, 12 jam. Macam tuan-tuan yang asas kan, nak belajar mingguan takut tak sempat. Okey, kita buat seminar 12 jam. Tapi padalah dengan dosage 12 jam tu. Kalau tuan-tuan harapkan lebih, janganlah macam tu. Benda 12 jam, tuan-tuan nak harapkan lebih, janganlah. Mati ustaz tu nak mengajar nanti. Jadi, maksudnya dalam 12 jam seminar tu, kita akan cuba belajar secara pukal. Kita total semua. Tapi bukanlah detail. At least tuan-tuan biasa singgah. Oh, biasa dengar maf'ul ma'ah? Biasa ustaz. Masa seminar. Biasa dengar maf'ul li'ajli? Oh, biasa ustaz. Masa seminar. Jadi selebih itu, tuan-tuan kena mengorak langkah mencari dan mencarilah. Kita wujudkan macam platform je lah untuk tuan-tuan. Okey, baik. Jadi perkataan fa'iza qataltum, kalau tengok dalam ayat kita ni pun, fa'iza fa' ni dia kata fa' istinaf. Bagi tuan-tuan yang biasa lalui pelajaran asas, apatah lagi lanjutan, cukup terbiasa dengan istinaf. Satu haraf yang kita gunakan untuk memulakan ayat. Memulakan cerita. Itu fa'. Dan terjemahan dia adalah maka. Istinaf, tuan-tuan. Okey, selepas itu perkataan iza. Jadi perkataan iza ni, penggunaan dia, tadi saya ada cerita dekat tuan-tuan dengan saya nak ceritakan perbezaan iza dengan iz. Kita biasa dengar iza waqa'atil waqi'ah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ila akhiril ayah. Jadi kadang-kadang ada juga jumpa iz. Apa beza iza dengan iz? Okey, cuba respon sikit tuan-tuan. Kita hangatkan sikit pelajaran kita pagi ni. Siapa biasa dengar ataupun siapa ada tahu beza iz dengan iza? Kita bagi tuan-tuan cuba dulu. Cepat. Cuba respon sikit tuan-tuan. Respon. Siapa tahu beza? Oh, beza. Bunyi macam kata beza. Beza iza dengan iz. Cuba respon sikit di ruangan komen tuan-tuan tu. Kalau nak respon, Ustaz tak biasa dengar lah Ustaz. Ustaz terang je lah. Komen je lah kat situ. Benda boleh komen tuan-tuan. Komen je lah. Tuan-tuan nak letak pun komen je. Kita tengok sikit apa yang tuan-tuan tulis. Gedebak mesej ni. Ramai diam je ni. Okey ke semua? Tuan-tuan tu. Ustaz Rusdi balas tu. Tuan-tuan buat apa? Senyap je ni. Bad mood ke? Takkan dia sebab belum membad mood, tuan-tuan. Okey. Cuba respon sikit. Siapa yang tahu beza iza dengan iz? Masa bila nak guna iz? Iz ni apa? Iza ni apa pula? Cuba cepat. Cuba respon sikit, tuan-tuan. Saya tengah tunggu ni. Okey, Wan Faridah, Wan Omar, surah Al-An'am. Oh, ini student Kelana Jaya. Okey, Ustaz Ashdi, Ustaz Khairun.
Mana tuan-tuan ni tak respon-respon lagi ni. Saya minta tadi tuan-tuan respon. Biasa belajar tak surah. Tak respon-respon lagi ha. Okey, mana tuan-tuan ni? Cepat. Puan Supiah. Okey, Puan Supiah. Ingatlah. Iza apabila. Okey, baik. Oh. Jadi seramai 28 orang ni yang belajar Wan Faridah aja. Wan Faridah surah Al-An'am. Mana yang lain-lain tak nak respon? Responlah tuan-tuan. Jangan malu-malu. Okey, kata kelas hadis dah habis. Ni kelas apa pula? Tuan-tuan salah dengar kot ni. Okey, kelas hadis 40 maksudnya hadis yang ke-17 ni habis baru hadis 40 tu habislah. Kira saya bagi tahu yang ini hadis yang terakhir lah untuk segmen hadis 40. Nah. Okey, baik. Jadi bila habis hadis 17 ni nanti habislah segmen hadis 40. Itu maksudnya. Okey nah Puan Zainab? Okey, Tuan Rafiq Rahim. Iza maknanya apabila? Maknanya ingatlah ketika. Okey, semua banyak bagi makna lah. Okey, baik. Saya buka lagi ruang. Nak komen ataupun nak bagi jawapan. Sila. Okey, baik. Kita tunggu. Ada lagi tak ni seramai 30 orang ni? Nak komen. Saya dah pernah belajar dulu surah Al-Insan dengan Ustaz apa? Ustaz Zaki. Ustaz Mujahidin, Ustaz Fida. Tengoklah. Tentu respon je lah apa pun. Okey, baik. Saya perbetulkan balik keadaan. Ini adalah hadis yang terakhir. Untuk segmen hadis yang 40. Mungkin ada tersalah faham ke apa. Memang kalau nak kira dengan saya ni, kalau hadis 17 ni agak panjang. Jadi saya tak dapat habiskan minggu sudah. Kalau saya habiskan minggu sudah boleh, tapi 2 jam. Betul lah aku tunggu. Larat tunggu tak ada masalah. Jadi kalau tengok pagi ni kita akan habiskan sampai fa'ahsinuz zibha sahaja. So, minggu depan last lah. Minggu depan adalah kelas yang last. Kita cuba untuk minggu depan lah. Lepas tu, tuan-tuan bolehlah mengorak langkah tuan-tuan nak ke mana. Okey, baik. Jadi Wan Faridah, Wan Omar, ketika Allah lama dulu saya ke Ustaz di Akademi Urhud. Cara mudah belajar bahasa Arab di sini Puan Mariam. Okey, baiklah, tak apa. Jadi iza ni selalunya okey, tuan-tuan semua bagi perbezaan daripada sudut makna lah, tak apalah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi memberi respon. Okey, selalunya perkataan iza kita gunakan satu ruangan masa untuk menyatakan masa akan datang. Kalau Arab dia kata zarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Satu ruangan masa yang berkaitan dengan masa akan datang. Maksudnya dia kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, faiza qataltum, apabila kamu melaksanakan pembunuhan ataupun maka apabila kamu membunuh. Apabila kamu membunuh itu menyatakan pada masa akan datang. Iza tu digunakan satu zaraf lah. Zaraf yang digunakan dengan tujuan akan datang. Bermaksud masa tu akan datang. Nah, kalau Arab dia kata, saya ulang balik. Zarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Satu ruangan masa yang menceritakan pada masa akan datang. Itu iza. Macam kita kata iza waqa'atil waqi'ah. Nah, apabila berlaku kiamat. Dah berlaku ke belum kiamat? Belum. Dia nak menyatakan pada masa akan datang. Idza waqa'atil waqi'ah, begitu. Kita kata idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya. Dia nak menyatakan masa akan datang. Okey, baik. Jadi itu izah. Manakala tuan-tuan, dia adalah satu zaraf. Tapi kalau Arab dia kata zarfun lima madha minaz zaman. Satu zaraf, ruangan masa yang digunakan untuk menceritakan perkara-perkara yang lepas. Perkara-perkara yang telah berlaku. Itu digunakan ruangan il. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang dia orang punya maksud ni lebih kurang sama. Iza pun ketika, iz pun ketika ataupun semasa.
Nah, semasa pun ada juga. Semasa kamu membunuh, maka elokkanlah bunuhan kamu itu. Semasa. Semasa tu bila? Nantilah bila kita nak berperang ke apa ke, nak berjihad ke apa ke. Pastikan bunuh tu jangan bunuh yang menyeksakan. Kalau nak bunuh, bunuh terus. Bagi dia mampus. Bagi dia mati terus. Nah, itu maksudnya lah. Okey, baik. Jadi, itu perkataan iz dengan iza. Tuan-tuan, begitulah. Okey, baik. Ya, Bibi Khadijah Muhammadun ni. Okey, iz at-taubah 40 ketika. Iza ruangan masa yang berkaitan dengan masa akan datang. Ya, betul. Terima kasih Puan Bibi dengan Puan Wan Faridah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka fa itu adalah fa istinaf dan iza itu adalah kita kata dalam buku saya dia kata zaraf lah. Zaraf Okey, zaraf yang menerangkan masa akan datang. Okey, qataltum. Okey, tuan-tuan perkataan qataltum. Saya nak tuan-tuan respon sikit kali ni. Semangat, semangat, semangat. Mungkin tadi saya ada permulaan tadi, teknikal kita tadi kan. Okey, qataltum, perkataan qataltum tuan-tuan ni cuba respon sikit. Isim ke, fi'il ke, haraf? Perkataan qataltum tuan-tuan tu, tuan-tuan nak respon apa? Di ruangan komen tuan-tuan tu, qataltum tu isim ke, fi'il ke, haraf? Cuba respon sikit tuan-tuan. Okey, saya pun asyik menyandar je kan. Sekejap, sabar sekejap. Mari kita nulis sikit tuan-tuan. Mari nulis sikit. Okey, tapi saya nak menghilangkan diri seketika Sekejap, mana ni? Okey, stop video. Okey, sekejap Tuan-tuan tengok saya tulis. Tengok saya tulis Okey, faiza. Faiza. Nampak tak tulisan saya? Cuba respon sikit tuan-tuan. Faiza qataltum. Salah Jawi ni. Respon sikit, nampak tak? Jelas tak? Qatal. Tuan-tuan yang dalam Facebook kita ni, cuba respon sikit. Jelas ataupun tak? Puan Azizah Aziz, nampak? Okey, bagus. Faiza qataltum, saya tulis sebab saya tahu hobi student hud-hud ni suka menulis kan. Kalau tak tulis, tak boleh. Kena tulis. Jangan lupa, fa tu popular, iza popular. Perkataan qataltum ni saya buat bintang lah dekat tuan-tuan biasa dengar perkataan ni. Okey, semua respon. Terima kasih Puan Masyita, Puan Nur Aiza, Puan Ena, Puan Umu, Jazilatul Rahmah, sedapnya nama. Puan Habibah, Puan Nur Aiza, nampak? Semua nampak. Okey, terima kasih. Barakallahu fikum ajma'in. Okey, tak apa. Gambar saya tak nampak, tak apa. Yang penting tulisan tu penting. Okey, baik. Tadi kita kata faiza. Okey, fa itu saya tulis sikit Fa di sini adalah fa istinaf. Istinaf. Garis sikit. Krek. Gitu. Okey, perkataan iza itu adalah zaraf, tuan-tuan. Ini adalah zaraf. Ini adalah zaraf zaman. Tapi dia menunjukkan masa akan datang. Itu iza. Qataltum. Okey, berbalik kepada qataltum, tuan-tuan. Saya nak tengok balik komen tuan-tuan tadi. Semua kata fi'il. Okey, baik. Bagus. Fi'il. 10 markah. Okey, tuan-tuan. Fi'il apakah di situ? Madhi ke mudhari' ke amar ke nahi? Cuba respon sikit tuan-tuan dan puan-puan. Come on. Fi'il apa? Garang buat begini. Okey. Cuba respon sikit. Patut tu betul lah fi'il. Saya nak tahu tuan-tuan respon sikit. Fi'il apa tu? Mudhari' ke amar ke apa? Cuba respon. Puan Azizah Aziz. Madhi. Okey, yang lain-lain tu jangan takut. Kita tak denda tuan-tuan pun.
Kalau bunyi macam tu tuan-tuan memang confirm fi'il apa? Come on. Okey, Puan Ummu Muhammad fi'il madhi. Bagus. Okey, lagi. Puan Jazilatul Rahmah. Masya-Allah, fi'ilnya madhi. Okey, jawapannya betul. Fi'il madhi. Nanti saya bagi tips untuk tuan-tuan ingat. Jangan takut. Saya ada tip banyak. Okey, betul. Qataltum di sini dia adalah fi'il madhi. Saya tulis lagi sekali. Nah, hai. Nah, tu fi'il madhi. Okey, ini adalah fi'il madhi tuan-tuan. Tu fi'il madhi. Oh, jap. Tak apa cantik lah. Macam ni lah. Fi'il madhi. Okey, saya gariskan. Okey, baik tuan-tuan nampak nah? Saya cuma tulis ringkas sajalah F titik madhi, jangan pula tuan-tuan tanya tu apa ustaz, fa madhi ke apa? Fi'il madhi sayang. Fi'il madhi tuan-tuan bukan F. Nanti pergi tanya pula F tu apa. Okey, baik. Qataltum tu fi'il madhi tuan-tuan. Saya nak tanya lagi dekat tuan-tuan, tak kira. Sebab tadi tuan-tuan tak respon kan? Saya nak tuan-tuan respon juga. Fi'il madhi di sini dhamir dia gapo? Fi'il madhi di sini dhamir dia apa? Cepat. Fi'il madhi di sini dhamir dia apa tuan-tuan? Cepat. Fi'il madhi di sini dhamir dia apa? Yalla bisur'a ba'a. Yalla bin. Yalla ya abni. Yalla. Fi'il madhi fa'il sorry. Dhamir dia apa? Tuan-tuan. Oh, tum. Saya ingat apa tadi. Okey, Puan Azizah Aziz. Ya, dhamir dia antum. Tuan-tuan. Siapa lagi nak cuba? Cubalah. Kita nak tengok. Puan Aina Rashid. Tum. Wah, sedap. Okey, jadi antum. Okey, baik. Puan Rosnah Yusof. Antum. Jadi bagus, tuan-tuan. Pelajaran fi'il, tuan-tuan tak boleh asing dengan dhamir. Tuan-tuan kena tahu juga dia punya dhamir tu. Kalau tak, nanti tuan-tuan akan pening dengan terjemahan. Kejap kamu, kejap kami, kejap dia, kejap mereka. Sebab tuan-tuan tak kuasai diagram kuning A. Mengenal pattern dan dhamir bagi setiap pattern fi'il. Alhamdulillah, Puan Bibi, Puan Naniwani, Wan Runi. Ahlan. Tum, Puan Normadiyah Osman, Puan Bibi, Khadijah Muhammaduni. Okey, betul. Antum. Baik. Terima kasih. Syabas. Luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau macam ni tuan-tuan dah boleh join seminar Nahu 2.0 dah ni. Pandai dah ni tuan-tuan ni. Okey dah ni. Ni hujung bulan ni nak buat ni. 27 dengan 28. Sebelum kita nak masuk Ramadan, kita nak buat seminar 2.0. Wah, best tuan-tuan. Rugi tak datang. Okey, baik. Yang ini antum dia punya dhamir Okey, antum ni siapa? Antum ni siapa? Dah pula tanya siapa macam-macam lah ustaz ni, kejap itu, kejap ini. Tak apalah. Nak tanya, antum ni siapa? Tuan-tuan. Antum ni siapa? Setiap ganti nama diri, tuan-tuan kena tahu siapa. Bila sebut dia, siapa dia tu? Jibril ke? Isa ke? Nabi Allah Muhammad ke? So Nabi kata, qataltum. Apabila kalian semua membunuh. Siapa kalian di sini? Lagi sekali respon tuan-tuan. Saja tak nak bagi tuan-tuan mengantuk pagi ni. Respon. Come on. Mana kita punya warrior mana? Warrior. Pahlawan. Keyboard kita mana? Awak semua. Okey, baik. Terima kasih. Kamu. Awak semua. Kamu. Okey, Puan Bibi, Puan Azizah, Aziz. InsyaAllah, barakallahu fiq. Okey, lagi. Antum ni apa? Antum ni siapa ni? Dia merujuk kepada siapa? Musyrikin ke? Mukminin ke? Muslimin ke? Fasiqin ke? Zalimin ke? Yahudi ke? Nasara ke? Siapa dia ni? Kamu semua Wan Farida, Wan Umar. Okey. Lagi Puan Nur Aiza Maria. Okey, kamu. Okey, baik. Okey, dia punya jawapan pimai tang tu lah. Kamu semua laki-laki. Okey, baik. Kamu semua. Okey, Puan Nur Madiah. Okey, kamu semua Tarbiyah Latif. Kamu semua Ummu Muhammad. Okey, baik. Sebab itu di sini tuan-tuan, antum tu siapa? Antum tu kamu semua. Kamu semua tu siapa? Kamu semua tu antum. Dia macam tak ada
Tak ada jalan nak balik. Macam tuan-tuan pusing roundabout lah. Pusing roundabout, tak tahu nak pergi pukul 9 ke, pukul 12 ke, pukul 6 ke, pukul 3. Yelah, tanya, antum tu siapa? Antum tu kamu semua. Kamu semua tu siapa? Kamu semua tu antum lah. Macam tanya, Hua tu siapa? Hua tu dia lah. Dia tu siapa? Dia tu Hua lah. Sudah. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, yang tuan-tuan bagi itu, terima kasih. Saya amat menghargai sebenarnya. Okey, tetapi yang lebih tepat, betul lah. Antum tu kamu semua. Saya tanya, kamu semua tu merujuk kepada siapa? Kita semua orang Islam. Itu jawapannya. Bila sebut, kamu semua dalam ayat ni, Nabi suruh siapa? Nabi suruh kita lah umat dia. Nabi suruh semua orang-orang Islam. Memang maksud dia kamu semua lelaki-lelaki, saya tak nafikan yang tu. Okey, contoh kalau kita kata, dia. Dia tu siapa? Dia tu Hua. Hua tu siapa? Yalah, Hua tu dia. Dia tak ke mana? Dia tak berkembang. Kita nak tahu bila sebut dia tu siapa? Dia tu Ustaz Rushdi. Oh, right. Dia tu Farhan. Dia tu Syahrin. Dia tu Izwan. Dia tu Faiz. Dia tu Ustaz Khairun. Itu kita nak tahu macam tu. So antum di sini siapa? Antum ni kita lah. Kita umat Islam. Okey, sebenarnya saya ada satu tip lah dekat tuan-tuan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak bagi nampak gambar sikit. Boring pula nampak whiteboard ni je. Macam tuan-tuan dengar radio pula. Okey, sekejap. Klik. Ting. Start the video. Ting. Okey, nampak tak gambar saya tuan-tuan? Okey, nampak tak gambar saya kat bawah tu? Harap-harap nampak lah tuan-tuan. Okey. Ting tak nampak lagi Kita apalah. Jadi tuan-tuan, saya ada tip dengan tuan-tuan ni untuk tuan-tuan mengenal fi'il madhi. Saya ada tip yang cukup bagus dengan tuan-tuan. Katalah perkataan tu tuan-tuan tak ada makna. Ataupun tuan-tuan tak ada idea nak maknakan dia dengan makna apalah contoh. Okey, selalunya tuan-tuan yang bunyi tum di hujung ni memang confirm dah fi'il madhi. Confirm fi'il madhi. Saya beritahu, confirm acikrat kuku. Tuan-tuan memang confirm dah fi'il madhi. Mana ada fi'il lain tum tuan-tuan? Tak ada. Mana ada fi'il mudhari' ujung dia bunyi tum? Tak ada. Fi'il amar kirim salam. Fi'il nahi forget it. Tuan-tuan nak jumpa fi'il madhi yang ada tum ni kalau bunyi alah. Yang bunyi apa? Peletum. Apa dia tu? Zaman-zaman Hindustan tuan-tuan lah. Kapur tu. Bunyi peletum. Tum. Confirm madhi. Confirm. Wow, semangat betul Ustaz begini. Confirm madhi sebab saya nak bagi tahu betapa mudahnya tuan-tuan nak kenal fi'il madhi. Betapa mudah. Dengan tuan-tuan tengok ada peletum. Bunyi tum tu confirm madhi. So tuan-tuan tak payahlah nak tengok lampu lama-lama tunggu jawapan, tak payah. Qataltum. Hindustan kata peletum. Confirm tum tu fi'il madhi. Dan dhamir dia memang antum. Confirm antumnya. Confirm antum. Okey, baik. Jadi kesimpulan dia fa iza qataltum, semasa kalian membunuh. Dan dalam kitab saya dia kata aradtum qatla man yajuzu qatlah. Sesiapa yang harus untuk dibunuh lah. Macam musuh-musuh Islam dalam perang. Bunuh lah. Duk saja mana boleh bunuh. Ketuk di rumah orang Yahudi pergi bunuh. Tak boleh lah. Geram kan. Tapi pergi bawa bertendang lah. Nanti kena tindakan undang-undang pula. Okey, masa dalam peperangan kita membunuh. Okey, lawan. Bunuh tu, okey, fa iza qataltu. Okey, dia kata macam tu Maka semasa ataupun apabila kalian membunuh, okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta ampun maaf tuan-tuan. Mungkin di kalangan kita yang menonton ni dia punya peringkat tak sama. Dia punya peringkat tak sama, tuan-tuan. Cuma saya boleh katakan di sini saya meraih tuan-tuan punya peringkat. Saya teruskan sahaja fa iza qataltum. Di sini dia ada ayat yang berunsurkan ayat syarat.
Yang berunsurkan ayat syarat, tuan-tuan. Nah, okey, baik. Jadi saya nak menghilangkan diri buat seketika. Saya nak notakan yang ini, tuan-tuan. Bagi siapa-siapa yang boleh faham, yang boleh ambil, silakanlah nyalin. Tapi kalau kata, apa ni Ustaz, syarat-syarat lah pula, katanya. Tak payah ambil lagi. Nah, bagi peluang yang boleh faham dulu. Okey, faiza qataltum, ya dia zaraf, tuan-tuan. Memang zaraf. Tapi zaraf di sini mengandungi makna syarat. Nah, maka idza itu zaraf yang mengandungi makna syarat, maka keseluruhan ayat itu adalah ayat syarat. Ayat syarat. Okey, good tu. Hai ya. Ayat syarat. Krek, krek. Kita tak sikit dia punya makna atas. Ayat syarat ni apa? Bagi tuan-tuan yang tahu ni seramai 380 orang. Ayuh, konon-konon. 338 orang ni, 38 orang ni, ayat syarat ni maksud dia apa? Ayat yang tergantung. Okey, baik. Kalau macam ada di kalangan yang student asas, mungkin yang ni agak tinggilah dengan tuan-tuan agak tinggi. Tapi tuan-tuan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kaedah kata kan. Kalau tak dapat dipahami semua, jangan tinggal semua tuan-tuan. Janganlah bebal. Apa Arab ni? Semua nak maknakan. Bawa tenang. Tuan-tuan pergi rumah kenduri. Kawan ni masak ayam masak merah. Ayam kurma. Ayam masak belada. Ayam belada tu pedas lah sikit. Belada bunyi pun. Tuan-tuan jangan marah tuan rumah tu. Ni kenapa kau masak ayam belada pedas, kau tahu tak? Aku tak boleh makan. Dan nak marah buat apa tuan rumah tu? Ambil nasi putih, makanlah dengan ayam kurma. Apa masalah? Janganlah timbulkan kekecohan. Makanlah ayam kurma mana ada pedas? Kan mana ada pedas, makan je lah. Yang mana boleh kita makan, makan. Ni kenapa buat laksa ni, rumah kenduri ni? Dah pula, kau siapa? Kau dah kenapa? Ni kenapa buat laksa ni? I tak makan laksa. Tak makan laksa, makanlah cendol. Apa masalahnya? Makan je lah. Macam ni lah tuan-tuan. Kalau tak faham ayat syarat, jangan bebal. Jangan nak mengamuk tentu hala. Ambil fi'il madhi dulu sudah. Oh, ustaz bagi tip fi'latum. Cukuplah tuan-tuan, jangan pening-pening. Antum dia punya dhamir. Okey, fa tu istinaf. Jadilah. Kadang-kadang dia boleh ambil cakap mana yang dia boleh je. Okey, cukuplah. Jadilah. Ustaz saya rasa syarat ni saya tak faham. Tak apa, it's okay. Lagipun kelas kita hari Jumaat ni bukan satu kelas yang macam kelas mingguan. Kalau kelas mingguan best tuan-tuan. Kita akan ulang kaji. Tuan-tuan akan hantar homework. Latihan tu bukan saya suruh. Dia orang buat sendiri. Kena faham tu. Oh, kalau dia ada homework, matilah masuk kelas dia ni. Bila masuk pula dia bagi homework. Dia orang yang minta homework. Itu lain tu. Dia orang yang minta homework, kita tunggu lagi. Kita buatlah homework kat dia orang. Dia orang nak pandai cepat. Begitulah caranya tuan-tuan. Okey, fa iza qataltum. Okey. Lepas tu apa? Fa ahsinul qitlah. Maka perelokkanlah cara membunuh. Perelokkanlah cara membunuh. Okey, tuan-tuan, saya nak beralih kepada nota yang lain sikit. Saya nak padam Okey, ting. Okey, saya nak padam dulu gambar saya. Okey, cuba di kalangan kita yang ramai ni, yang ada ni, cuba respon sikit tuan-tuan. Siapa yang belajar dengan saya? Siapa yang belajar? Tak kisahlah dia asas ke, dia peralihan ke, dia lanjutan ke, cuba respon. Saya nak tahulah. Mana tahu boleh buat reunion ke dalam ni, jejak kasih ke apa ke, lama tak jumpa sudah lama ni. Okey, mana tahu orang banting dulu ada ke. Dulu saya punya kelas dulu awal-awal dibanting, seronok dengan dia orang ni. Bagi masa tengok dulu masa bini saya mengidam, buah cermai. Orang banting lah bagi. Mengidam buah cermai mana nak cari tuan-tuan. Menjual nama dia Kak Yati. Saya ingat lagi nama dia Kak Yati. Dia bagi sebalang buah cermai. Nak makan. Muntah-muntah makan. Makan. Buah cermai. Terima kasih orang banting. Rindu kat orang banting. Okey, baik. Okey, fa'ahsinul qitlah nah. Okey, saya tulis sikit. Okey, tak apa.
Okey. Tuan-tuan nampak tak? Jelas tak tulisan saya? Saya cuba tulis bagi elok ni, bagi tuan boleh baca. Fa ahsinul qitlah. Cuba komen sikit. Tulisan saya ni okey ke tak okey? Cantik ke tak? Ustaz, tulisan ustaz. Ya Allah. Buruk benar cerita. Saya tulis guna board lain sikit ni. Nah. Okey. Okey, baik. Tuan-tuan, fa ahsinul qitlah. Dalam dapatan saya, fa ini adalah faul jawab. Fa ini adalah fa, kalau Arab dia kata faul jawab. Fa, tulis Melayu pun tak apa kot. Fa jawab. Sebab mana-mana ayat syarat, dia mesti akan ada jawab syarat. Maka inilah dia punya turning point-nya, tuan-tuan, fa jawab. Okey, ahsinu. Tuan-tuan tengok ahsinu nah. Ahsinu, kena hati-hati, tuan-tuan. Di sini, saya nak minta tuan-tuan respon sikitlah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang baik hati, saya nak tuan-tuan respon sikit, tuan-tuan. Ahsinu. Okey. Dia punya maksud dia apa? Laksanakanlah ataupun perelokkanlah. Okey, baik. Saya nak tahu, tuan-tuan, ahsinu di sini fi'il apa? Cuba. Come on, respon. Ahsinu. Saya ulang balik. Soalan bernilai 30 sen. Okey, fi'il apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Sambil-sambil tu sambil saya tunggu tuan-tuan punya respon tu, saya nak baca sikit komen lah. Rosnah yang tergantung, saya masih peringkat asas Ustaz. Habibah is okay. Barakallahu fiq. Ayat syarat penaniwani. Tak apa Ustaz, kita duduk dan dengar je. Okay, good, nice. Saya Ustaz, saya mingguan punya, baru semalam jumpa Ustaz. Peringkat asas, ya, penaniwani from Singapore. Thank you for support. Okay, baik. Saya kelas Ustaz Khairun, surah Jumaah, Puan Rosnah. Allah, ahlan Puan Rosnah. Puan Naniwani jelas. Tuan Ramli, okay, good. Okay, cantik dan jelas. Okay, jelas Ustaz, cantik sangat-sangat. Okay dia, tuan-tuan. Kita nak tahu respon daripada tuan-tuan. Inna Rashid, fi'il madhi. Rosna Yusuf, fi'il amar. Ummu Muhammad, fi'il amar. Puan Liza Mukhtar, fi'il amar. Puan Naniwani, saya teka je boleh? Okay, boleh. Fi'il amar, okay, good. Fi'il amar Puan Bibi, Puan Azizah, fi'il amar. Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu ikut Ustaz bila terjumpa. Nah Ahmad, Masya Allah. Terima kasih, barakallahu fiqh. Wan Farida Wan Umar, fi'il amar. Okay, good. Thank you very much. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Jawapannya, the answers goes to dia adalah fi'il amar. Okay, bagi tuan-tuan yang tulis fi'il madhi, jangan malu-malu, jangan pergi padang pula jawapan. Saya menghargai jawapan walaupun tulis fi'il madhi. Juga kalau Arab dia kata hazihi muhawalah jayyidah. Ini adalah satu percubaan yang bagus. Jangan pula alamak kawan-kawan semua tulis amar, aku seorang yang tulis madhi ni. Malulah saya Ustaz. It's okay. Tak ada masalah. Jangan malu-malu. Kita belajar daripada kesilapan. It's okay. Saya amat meraihkan semua jawapan tuan-tuan. Alright. Ahsinu dia adalah fi'il amar because sebab apa? Tengok terjemahan. Back to the translation. Okay. Terjemahan yang biasalah kita pakai untuk fi'il amar ni, dia ada lah di ujung. Kalau senyum, senyumlah. Kalau bercita, bercita-citalah. Kalau makan, makanlah. Kalau cepat, cepatlah habiskan kelas. Cepatlah. Lambatkanlah. Lambatkanlah lagi tempo permainan. Contoh, lambatkanlah. Kalau minum, minumlah. Kalau ampun, ampunkanlah. Kalau macam yang ni apa? Perelokkanlah. Masya Allah. Ada lah. Itu penanda aras secara basic lah. Fi'il amar. Saya tahu kenapa tuan-tuan kata fi'il madhi, sebab fi'il madhi juga ada pattern macam ni dalam kad kuning. Hati-hati Di sini bukan madhi, di sini adalah fi'il amar dan dhamir dia adalah antum. Dhamir dia adalah antum, tuan-tuan. Dan antum itulah yang akan menjadi dia punya pelaku dia ataupun dia punya
dia punya fa'il dia, tuan-tuan. Okey, kemudian al-qitlah. Al-qitlah ini dia adalah daripada maf'ulun bih. Saya terus bagi je. Al-qitlah ini dia adalah daripada maf'ulun bih. Cuma saya nak respon saya nak share satu pelajaran mungkin yang agak aras tinggi dengan tuan-tuan. Saya doa-doakan moga-moga masa-masa akan datang tuan-tuan akan boleh belajar pelajaran ni. Tak apa. Yang ini tuan-tuan boleh sandar kat kerusi, pejam mata pun tak apa. Kita dengar je. Proses untuk listening. Tadi writing, reading apa semua kan. Ni listening, dengar pula. Okey, baik. Dalam Arab dia kata pelajaran ni dinamakan sebagai kita kata masdar hay'ah. Masdar hay'ah nama dia. Tak apa, nanti saya akan tulis di board. Masdar hay'ah ni tuan-tuan, dia adalah satu kata nama yang menerangkan keadaan ataupun jenis perbuatan yang berlaku. Menerangkan keadaan atau jenis perbuatan yang berlaku. Okey, saya tuliskan sikit dekat tuan-tuan. Sebelum tu saya padam, tapi jangan ambil serius lagi tahu dekat qitlah tu. Nanti tuan-tuan ambil serius pula. Nanti takut phoning kepala pula. Al-qitlah tadi memanglah dia maf'ulun bih. Betul lah tu. Okey, sekejap. Ini adalah maf'ulun bih, betul lah tu. Ahsinu tadi, ini adalah gabungan fi'il amar dan dia punya fa'il dia adalah antum. Fa'il dia adalah antum. Yang ni adalah maf'ulun bih lah. Fi'il amar. Okey, lepas tu fa'il dia, ini dia, antum. Okey, baik. Cuma al-qitlah ini, saya doa-doakan nanti kita belajar. Bukan hari ni lah, saya tak serius sangat yang ni. Nama dia masdar hay. Oh, sekejap. Nama dia masdar hay'ah. Masdarun hay'ah. Masdarul hay'ah. Masdar. Tak keluar pula hitam. Hay'ah. Boleh hay'ah. Masdar hay'ah nama dia. Okey. Satu kata nama. Kata nama yang menerangkan keadaan atau jenis perbuatan yang berlaku. Perbuatan yang berlaku. Okey, baik. Cuma saya tak buat pendetilan lah, tuan-tuan, sebab kita punya kelas yang hari Jumaat ni ada yang asas, ada yang lanjutan, ada yang separa lanjutan, ada yang peralihan. Jadi yang ini sekadar maklumat biasa saja. Nama dia masdar hay'ah nama dia. Masdar hay'ah. Tak apalah. Ustaz, ya saya biasa dengar isi masdar je Ustaz. Ini apa ke benda ni masdar hay'ah. Tak apa. Aktiviti tuan-tuan pagi ni, aktiviti menyalin nota. Jadilah tu. Kan hobi tuan-tuan kan menyalin. Tak apalah. Ingat tadi tu, saya bagi perumpamaan dekat rumah kenduri. Tak nak makan laksa, makan cendol. Jangan marah tahu rumah. Tak nak makan pun balik, makanlah cendol, makanlah laksa. Jangan marah tahu rumah. Apa yang kau buat laksa ni kenapa? Dan kau kenapa? Orang lain nak makan, orang lain makanlah. Tak nak makan sudah. Macam ni lah. Oh, tadi saya faham Ustaz terang fi'il amar ni kalau adalah, oh itu fi'il amar. Okey lah tu. Jadi ya. Tapi yang jenis jawab-jawab ni saya tak faham Ustaz. Tak apa, nak pergi dulu. Salin lah. Salin dulu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan ni kita akan dapat fa'ahsinul qitlah itu dia punya jawab syarat. Okey, lagi sekali sorry saya terpaksa menghilangkan diri seketika. Saya nak tulis
tuan-tuan punya analisa kat sini Sekarang dah pukul berapa dah ni tuan ni? Ya Allah, tuan-tuan tak ingatkan saya. Nak sejam dah ni Dia tak boleh lah setengah jam tuan-tuan. Kadang-kadang dia akan terlajak juga sikit. Sabarlah tuan-tuan Okey, yang ini dia punya jawab syarat. Kalau nak setengah jam tu tak tulis lah tuan-tuan, syarah macam bagi kuliah 2 je lah. Itu laju lah. Ni sebab ada tulis, lepas tu nak terang lagi. Tak cukup lah setengah jam. Okey, baik. Tak apalah cakap mana yang ada je lah. Okey. Okey, baik. Cantik tu, hijau kuning. Eloklah Kedah. Malam ni lawan JDT. Okey, eloklah tu. Okey, baik. Start the video. Kenapa saya fokus dekat situ? Nanti pada ayat sebelah tu mudah, dia sama je nanti. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan yang boleh tengok buku balik, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila kalian hendak membunuh, maka perelokkanlah cara bunuh tersebut. Dalam kitab saya ni dia jelaskan sikit, membunuh dengan cara yang elok itu adalah macam mana? Tanpa sedikit pun unsur penganiayaan. Tidak, tak ada unsur nak menganiaya dia ataupun menyeksa. Kalau nak bunuh, bagi mati terus, settle masalah. Okey, wa idza zabahtum fa ahsinu dzibhah. Waw itu adalah waw ataf, tuan-tuan. Jadi idza zabahtum fa ahsinu dzibhah tu, apabila kalian nak menyembelih, maka perelokkanlah cara sembelihan ataupun keadaan sembelihan itu. Jadi macam mana analisa untuk wa idza zabahtum fa ahsinu dzibhah? Tuan-tuan copy paste balik analisa yang tadi. Sekejap, kalau saya boleh tunjuk balik slide yang tadi pun cantik juga. Ada lagi tak agak-agak? Ada lagi tu, ting. Maksudnya apa yang ada pada fa idza qataltum sebentar tadi, tuan-tuan pindahkan juga pindahkan juga pada wa idza zabahtum. Nampak kan sahabat Azan ni? Peletum. Mana? Zabahtum, tom, madhi. Jangan fikir panjang-panjang. Tuan-tuan fikir buat penat ni, tuan-tuan tak payah fikir. Memang confirm dah madhi, tuan-tuan. Zabahtum tu memang madhi. Okey, lepas tu nak tengok apa analisa fa ahsinu dzibhah, Ustaz. Ada ting. Ni. Tirulah yang ni. Fa ahsinul qitlah tu qitlah, Ustaz. Tukarlah. Daripada qitlah pergi zibhah. Apa susah je. Tukar pergi qitlah. Tukar pergi zibhah je lah. Analisa sebiji sama macam ni, tuan-tuan. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini dahulu sebab masa pun dah terlajak lama dengan tuan-tuan ni. Jadi terima kasih dengan tuan-tuan punya support untuk kita punya kelas. Alhamdulillah. Jangan lupa malam ni kita ada kelas macam biasa, perkongsian untuk sesi babarok pula. Untuk malam ni macam biasa jam 9:10 malam. Masih lagi 9:10 malam sebab apa? Sebab Isyak lewat. Jadi kalau Isyak macam biasa balik 8.30 ke ataupun 8.25 macam dulu balik, kita start pukul 9 dah. Jadi tuan-tuan doa-doakan moga-moga seminar Nahu 2.0 pada hujung bulan ini bertarikh 27 dan 28 mendapat sambutan yang menggalakkan. Dan kita amat-amat mengalu-alukan di kalangan tuan-tuan, boleh sebar-sebarkan, boleh share maklumat ini kepada semua masyarakat yang nak menyertai kursus seminar Nahu 2.0. Kalau mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang nak tahu apa konten yang ada pada seminar Nahu 1.0 dulu, boleh kontak kita punya admin. Nak dapatkan nombor telefon admin, mudah saja tuan-tuan dan puan-puan, tengok di wall depan tadi tu. Dia orang dah bagi nombor telefon. Dan tuan-tuan, satu lagi saya minta, siapa-siapa yang belum tekan butang like dan share, baik buat dulu. Dan juga kelas asas, bagi maklumat sikit, kalau yang untuk asas yang akan dikendalikan pula oleh Ustaz Ahmad Fida. Tuan-tuan,
Hari Isnin, minggu hadapan jam 8 malam. Beliau adalah anak kepada Al-Fadil Ustaz Rushdi alias Hafizahumullah. Jadi Masya Allah, satu anak muda yang sekarang ni nama dia tengah naik sekarang ni. Mengajar macam bapa dia juga. Gelak macam bapa dia juga. Tulisan macam bapa dia juga. Like father, like son. Jadi Ustaz Rushdi memang pewaris. Memang dialah nanti segala-galanya yang akan mewarisi bakat yang mengalir daripada ayahandanya. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu kelas asas, boleh respon juga pada admin kita nantilah. Terima kasih. Mohon ampun maaf banyak. Terlajak masa. Nak buat macam mana? Nak tulis lagi apa semua, makan masak. Jadi mohon ampun maaf daripada saya. Jumpa lagi malam ini. Babarok. Okey, jangan lupa tuan-tuan. #hadis 40 best di ruangan komen. Ma'assalamah.